Hari ilham bapa kemerdekaan kita, bertinggi cinta mencetuskan rasa cinta antara kaum dan bangsa tanpa mengira budaya. Lupakan rasa benci, gantikan dengan kasih sayang. Dadarkan kebajikan, itulah kisah perjuangan. Di bawah semangat kesukarelaan, bekerja sama dengan satu tujuan. Yang sakit dirawat, yang susah dibantu, berbakti sesama insan. Tanpa mengira negeri dan sempadan, semua bersaudara dalam keimanan. Bertim pacu kemajuan, menyambut cabaran dunia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan hamidin hamdan syakirin hamdan yu'afi ni'mah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad ya Rahman. Ya Dabil Bala Ya Rahim, irfa'anna kulli bala'i dunya wa bala'il akhirah. Allahumma inna na'udzu bika minal ta'ni wat ta'un wa min hujumil bala'i wa min mautil faja' wa min sya'ratil hubbi, kebesaran dan kurnia. Ya Tuhan kami, lenyapkanlah dari kami azab itu, sesungguhnya kami beriman. Ya Tuhan kami, jauhkanlah azab jahannam dari kami, sesungguhnya azabnya itu adalah kebinasaan yang kekal. Ya Tuhan kami telah menghina'i diri kami, dan jika Engkau tidak mengampunkan dosa kami, termasuklah kami golongan orang yang merugi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillah. Dan beliau juga secara tidak langsung dinobatkan sebagai pelajar terbaik di Sekolah Menengah Kebangsaan Ahmad Bustamah melalui pengumuman yang telah dilakukan pada minggu lepas. Dan apa yang menariknya, beliau merupakan seorang pelajar yang bergelar seorang pelajar yang mu'allaf, memeluk Islam pada 7 Disember tahun 2018 dan dipimpin oleh ibu angkatnya Puan Hamidah Ismail. Dan apa yang menariknya lagi adalah ibunya sendiri turut bergembira di atas kerja yang telah dicapai oleh beliau. Dan ini merupakan contoh yang terbaik yang dapat kita dapat jadikan sebagai contoh kepada adik-adik kita di tadika Perkim ini khususnya. Dan bagi kita meneruskan acara majlis kita pada pagi ini, sekali lagi dijemput yang berbahagia Ustaz Syed Abdul Ghani Al-Ansari, pengurusi Perkim Cawangan Manjung, untuk menyampaikan ucapan haluan. Dipersilakan yang baik. Ucapkan ruang terpaksa pada Perkim Kebangsaan mengambil berat sebagai anak dia. Anak Perkim daerah Manjung ni ada sekolah tadika Islam dan ada satu lagi di Pulau Pinang ya. Jadi kami sebagai jawatan kuasa mengharapkan supaya Perkim pusat ni ambil berat keadaan Perkim tadika Islam yang ada di sekolah ini, keadaan bangunan yang baik dan sebagainya. Ini berita cerita penubuhan sekolah ini pun pada Islam ini saya akan sampai minta kepada Puan Samahah menyambung percakapan saya. Dengan itu saya minta kepada Puan Samahah iaitu untuk memanjang lagi sejarah tadika Islam Kampung Kubu tadi. Jadi dalam semasa ini sekarang ni kita sedang memohon sebuah bangunan menggantikan bangunan kayu yang dah lama ni. Tahun berapa dulu Mas kita dirikan tahun dulu pun tahun 1972. Jadi daripada kayu sayung dan selalu itulah Jadi tanah ini telah digazetkan atas Majlis Agama Islam. Ada 2 lot di sini satu, di sana satu.
Kita sedang mencari dana untuk membangunkan sebuah bangunan balai Islam. Kami memandangkan yang mana saudara-saudara baru yang masuk Islam ni, mereka terumbang-ambing di mana mereka tempat tumbangan sementara ni. Jadi kita sebagai orang Islam, kita bertanggungjawab setelah kita dakwah mereka masuk Islam. Lepas tu mereka masuk Islam, bila dah masuk Islam, datang tempat mereka yang nak duduk dan sebagainya. Jadi itulah cadangan kita untuk mengadakan iaitu bangunan balai Islam di sini, dan sesuai untuk bangunan bilik-bilik sementara lah bagi mereka yang saudara baru tadi. Untuk selanjutnya kita penubuhan perkim berita apa ni? Tadika Islam dengan mungkin saya serahkan pada setiausaha saya iaitu Bos. Hari ini saya membawa Puan Salina Yong binti Abdullah. Beliau merupakan pengasas Tadika Perkim Kampungku. Beliau lah yang berusaha terbinanya bangunan Tadika Islam Perkim Cawangan Manjung ni dah melebihi 50 tahun. Okey. Jadi di atas tanah ni kita ada dua bidang tanah wakaf, iaitu Tadika Islam ni merupakan balai Islam, iaitu surau. Di atas tu adalah surau, di bawah ni Tadika. Di hadapan tu kita ada satu lagi lot tanah wakaf. Kita akan kesekkan dia sebagai balai Islam. Seperti mana Tan Sri pernah datang ke Tadika ni dalam beberapa beberapa tahun yang lepas, kan, kami ada berbincang dengan Tan Sri bagaimana untuk merealisasikan balai Islam Kampung ni, dan alhamdulillah Tuan Sri dah memberikan langkah-langkah dan jalan-jalannya. InsyaAllah setakat ini semua dokumen yang berkaitan dengan tanah wakaf itu kita sudah dimiliki. Cuma ni je, nak dirikan bangunan je kena ada usaha untuk mendapatkan dana sebanyak berapa juta ringgit. Okey. Kalau ikut kita punya perancangan 5-6 tahun yang sudah tu 1 juta. Tapi sekarang kos dia mungkin dah meningkat melebihi 1 juta. Okey. Baik. Itulah usaha Perkim Cawangan Manjung. Kita nak jadikan bangunan balai Islam tu. Jadi kepada penerima pewakaf kami alu-alukan. Sekarang ni dah ada tabung. Kami dah wujudkan tabung pembinaan balai Islam. Cuma nak menambah dana untuk menjadikan dia satu kenyataan. Sebab di kampung ni memang ramai yang memeluk agama Islam. Mu'alaf banyak dekat sini, terutamanya tengok hari ni. Nah, ni yang baru 2 tahun masuk Islam, anak kita Adam Mikael, kan, dengan berkat keikhlasan minat dia untuk belajar agama Islam dan diasuh oleh mak angkatnya, tak sangka kita alhamdulillah dapat cemerlang dalam SPM yang baru lepas. Alhamdulillah, tahniah diucapkan. Jadi kalau kita nak tahu perkembangan dekat daerah Manjung ni, Perkim Cawangan Manjung tahun lepas kita mempunyai 21 aktiviti sepanjang tahun. Kita ada kelas Quran saudara baru, kita ada kuliah bulanan, dan kita ada aktiviti bersama dengan non-Muslim, dan kebanyakan aktiviti kita memang bersama dengan pejabat agama Manjung, Darasi dan guru lagi. Ya Ustaz Mukhlis, hari ini memang ramai lah yang kita jemput untuk turut serta. Sebab kawasan Tadika ni asalnya dulu memang popular di Pekan Khamis ni. Dia menjadikan tempat untuk orang solat. Orang yang berniaga di Pekan Khamis ni akan membuka surau ni sepanjang hari pada hari Khamis tu. Nak tahu lanjut, Puan Salina banyak pengalaman lah. Dia sebagai mubalik pergi sebelum ni, tapi dah besar. Beliau dah berumur 80 tahun. Alhamdulillah masih sihat lagi. Boleh lagi kalau nak join dakwah Manjung. Saya rasa itu sajalah sedikit ringkasan tentang Balai Islam Kampung Go. Sekian, terima kasih. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dan saya kawan nama Datuk Khalid, Wakil Pos Perkim Negeri Daerah
bersama dengan penari ada buat duit banyak. Yang bagi tuan saya mesti dia dulu pengusi satu pengusi Perkim Manjung, satu lagi topi dia selaku pengusi jasa kuasa tadika. Dua topi orangnya sama. Tuan-tuan dan yang saya hormati juga Puan Salina Yong dan Puan Samha dan semua yang hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebenarnya rasa sangat kurang lah bila saya diberitahu kalau tak kerana orang itu, saya pun tak ada di sini, tuan-tuan pun tak ada di sini, Datuk Khalid pun tak ada di sini, Tuan Syed pun tak ada di sini, kalau tak kerana seorang hamba Allah yang bernama Puan Salina Yong. Kita karena kalau tak kerana Salina, semua kita tak mari sini. Jadi saya rasa macam sangat kuranglah sumbangan yang saya beri banding dengan pengasas pusat ini. Walaupun taklah nampak bangunan lengkap sangat, tapi saya rasa saya malu pada dia kerana dia telah berfikir memulakan tadika ini. Sedikit sejarah yang saya boleh beritahu kepada pegawai Perkim Negeri dan juga Perkim bahagian Perkim Tahunan dan juga tadika Puan Samha di sini. Puan Salina ni oleh kerana dia sebagai pengasas pusat pendidikan ini yang ditubuhkan dalam tahun 1972 lagi. Masa itu Adam tak di sini lagi. Dan yang saya lebih kagum lagi, mungkin tuan-tuan pun tak mengetahui, pusat ini nampak kecil tapi sudah mengeluarkan kanak-kanak yang dididik tanpa mengira agama, Islam dan bukan Islam. Sudah lebih daripada 1000 orang. Cuba tuan-tuan fikir, kerana idea Puan Salina ini, saya bukan nak puji Salina, ini cerita yang betul punya cerita lah. Saya tak ada keluarkan pelajar selama itu daripada pusat yang seperti ini, kerana saya pun tak buat pusat ini. Jadi oleh kerana itu, walaupun kita tak buat pusat macam yang Salina buat, tetapi kita berdoa daripada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah beri ruang pada kita. Kita tak boleh buat tadika ini, mungkin kita boleh buat kapal yang lain. Tapi ini sumbangan yang saya fikir sangat luar biasa. Susahlah saya nak hargai, kalau saya hargai pun itu token saja. Tapi saya fikir mungkin Datuk Khalid ke dan yang lain, dalam kali ini kita kurang berbanding dengan sumbangan seorang yang bernama Puan Salina, yang merupakan saudara baru pada masa itulah. Sekarang dah lama masuk Islam, dia mungkin saudara lama lah. Dan level dia, saya nak beritahu kepada tuan-tuan, level dia daripada segi pemikiran seperti ini sama dengan pemikiran pengasas Perkim Nasional. Tinggi saya letak status terdalam macam pengasas Perkim ni siapa dia? Iaitu Tengku Abdul Rahman. Tengku Abdul Rahman yang merupakan orang yang pertama mengasaskan tadika di Pulau Pinang. Di Pulau Pinang, tadika Perkim Pulau Pinang diasaskan oleh Allahyarham almarhum Tengku Abdul Rahman. Mengasas tadika sini Puan Salina. Dalam konteks ini level dia sama dengan level ini. Sempurna. Saya betul-betul terharu lah. Saya malu pada Allah kerana saya tak berjaya. Tapi kita harapkan ini menjadi contoh yang baik.
yang telah ditunjukkan oleh seorang yang mau menolong masyarakatnya. Lebih-lebih lagi jumlah yang telah mendapat faedah daripada idea dia sudah lebih daripada 1,000 orang kanak-kanak. Dan saya difahamkan oleh Tuan Samha, daripada 1,000 orang lebih itu 100 orang lebih bukan Islam masuk sini. Kalau saya, ini pandangan saya, kalau saya buat satu tarikat yang dihadiri oleh orang Islam saja, tarafnya tak sama dengan pusat yang kita buka pada semua kaum. Kerana Islam ini sebenarnya macam kita semua tahu, Islam ini bukan untuk orang Melayu saja. Tapi bila kita orang Melayu fikir Islam ni Melayu, dan kita lupa bahawa Islam ni untuk semua orang, jadi kita rasa masih ada banyak ruang yang kita boleh buat. Jadi terima kasih banyak-banyak. Mudah-mudahan Puan Salina akan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya nak cakap Cina saya tak pandai, tapi mudah-mudahan keluarga dia sentiasa diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan satu perkara lagi yang saya nak sebut, hari ini sebenarnya kami di pusat terpanggil bila mendengar seorang yang bernama Adam. Adam ni saya diberitahu telah mendapat kejayaan yang baik dalam kebiasaan, dan tak ramai orang yang macam ini latar belakang seperti itu telah mencapai kejayaan sedemikian. Maka saya bicara pegawai, saya kata lah kita pergi, tapi kita yang patut kita beri pertolongan dan sokongan kepada beliau tentulah tak mada dengan apa yang kita beri, lebih besar lagi, tapi yang kita beri itu sebagai simbol saja. Dan Adam, setelah saya bercakap dengan dia tadi, saya pun heran. Adam ni macam cucu saya lah, kerana cucu anak saya sudah 40 tahun, cucu saya sudah ambil SPM 2 tahun dulu. Ini orang SPM ini macam cucu lah. Adam ni cucu. Bila saya dengar berita ini dan dia berjaya, dia menceritakan baru sebentar tadi pada saya bahawa dia berpindah-pindah sekolah rendah. Sekejap sekolah ini, sejak negeri ini, sejak negeri Sembilan, sejak Selangor, sejak Johor, sejak di Sarawak, lepas balik Selangor balik. Bila kita belajar di tempat yang berbeza, biasanya prestasi kita merosot. Kerana pindah sekolah ni kata orang sekarang ni hilang concentration, hilang fokus, aman, terganggu. Tetapi saya kata Adam ni mempunyai keistimewaan. Berpindah sekolah daripada di Semenanjung, daripada Selangor pergi ke Johor, Selangor balik ke Sibu, Sarawak, balik ke Semenanjung lagi, tapi masih lagi dia berusaha. Saya fikir dia ada satu azam nak membuat yang terbaik untuk memberi sumbangan kepada masyarakat. Jadi itu saya datang. Saya datang ni makali Datuk Khalid dulu. Datuk Khalid tak bagi pintu, saya masuk sini, saya masuk ini bagi orang. Cuma saya datang tu, jadi saya datang tu atas tanggungjawab sebagai seorang Muslim, atas sebagai seorang yang ada sajalah lama-lama kerja di tempat hal ni. Jadi memang kalau keadaan penyidik dekat negeri dan cawangan ada rencana saya dalam tinggal memang ada banyak, tapi ini sebagai ada bahawa kita nak nyatakan kegembiraan kita semua ada. Kami semua ni ayah-ayah datuk-datuk ni, kamu semua nak faham dia, kamu semua dia orang dia orang Sarawak, asal Sarawak. Jadi kita mau tunjuk simpati dan seronok, dan kita sama-sama nak berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Adam ni insya-Allah akan jadi orang yang percaya. Ini baru bantuan yang pertama, baru dekat SPM. Dan saya tanya dia, kalau sebut dia cakap pun boleh lah.
kami kemudian hari di satu tempat, dia masih punya panjang untuk perjalanan dia. Dia perlu masuk ke universiti, dia perlu melibatkan diri dalam profesion yang tertentu. Tapi pada masa ini, cuba kita fikirkan, dia begitu ceritanya dia sekarang ni macam mana ada pendapatan ke. Dia menceritakan mak dia pun berusaha keras bekerja nak cari duit, dan dia pun sekarang ini dah ada SPM, dia punya dah mencari kerja untuk membolehkan dia menggunakan pendapatan dia menyambung saja. Kalau saya tak tanya, saya tak tahu. Sekarang saya tahu. Dan dia sekarang dia bekerja. Apa saya sebut di mana? Dan dia bekerja. Dan daripada pendapatan dia, dah dia penat, letih, jaga rumah lagi, jaga diri lagi, dan dia kerja dan dia nak simpan duit untuk dia belajar. Jadi kita doakan sajalah Adam, kami yang orang tua-tua sini, doa supaya Adam akan menjadi seorang yang dapat memecahkan rekod, mencipta kejayaan yang besar daripada kalangan orang-orang Islam. Jadi itu doa kita, mudah-mudahan. Anda jadi harus di Singapura. Kalau sudah ada presiden yang sedemikian, saya fikir itu doa aja saja. Tapi ada kena kerja kuatlah. Kalau tanya nasihat saya, kerja kuat, kerana saya pun asalnya secara pribadi saya pun bukan orang senang juga. Bila kita susah, kita kerja kuat, Allah akan ganti kekurangan kita. Dan kami pun kalau ada berjaya, saya pun seronok juga. Mudah-mudahan menjadi seorang tokoh dalam bidang apa yang ada masuk ke dalam dia. Itulah up to you to choose whatever type of job or profession that you want to. Nanti kita doakan. Dan kita semua boleh doakan lah. Dan kalau anak kita tak boleh capai macam tu, kita harap kita gembira juga. You are just like our son, like our grandson. Dan kita harap akan berjaya. Jadi itulah, kalau tak kerana Puan Salina, kalau tak kerana Puan saudara Adam, anak Adam dan juga Adam ni, mungkin saya tak datang sini hari ini. Walaupun teringat juga pada Datuk Khalid nak pergi juga, tapi kata orang putih, one of the most attractions today is because of Puan Salina and Adam. Jadi kita menolak supaya dia menjadi orang Jawa. Akhir sekali saya tuan-tuan tak nak dengar ucapan saya, tapi saya nak ceritakan expression saya bahawa kita boleh berusaha yang dengan lebih kuat, lebih lagi tentang tarikat. Selain daripada dua orang yang saya sebut nama, tapi saya nak sebutkan lagi, iaitu Puan Samahar Nur. Bukan Samahar Nur, saya Yusuf Nur, tapi saya Yusuf Nur ada an, ada dia tak ada an, dia Samahar Nur, dia an tak ada, tapi Nur juga, mungkin asalnya Nur juga. Nama dia Nur. Kita terima kasih kepada Puan Samahar kerana dia telah menerjemahkan vision Puan Salina. Dia ada kerja, tapi dia kerja di sini. Saya diberitahu oleh pegawai di Peking nak cari ganti orang macam Puan Samahar untuk menguruskan pusat ini. Saya fikir bukan senang. Jadi saya nak terima kasih banyak-banyak kepada Puan Samahar kerana dia tak tanya apa dia dapat, dia tak tanya berapa gaji dia tak tanya apa dia dapat, dia pergi je. Itulah kepuasannya. Itu maksud saya ni kuat lah. Kalau kita tidak fikir, mungkin kita tak fikir tu, tapi dia tak fikir lebih daripada kita. Jadi mudah-mudahan Allah beri kepada Puan Samahar kesihatan, kekuatan, dan kita akan sama-sama menjaga lah. Kalau kami tak boleh buat, tapi sudah tentu orang yang paling kuat sini Puan Samahar tahu tak yang paling kuat. Kalau nak buat bangunan baru, siapa yang paling kuat sini? Dia Politik negeri lah. Politik pusat
Kita bukan badan ini badan dakwah. Ini bukan banyak orang silap. Orang fikir pergi pusat ni bagi duit. Ini badan dakwah. Mana ada dalam dunia ini badan dakwah itu kaya dan melupakan tugas kesukarelawan. Badan dakwah maknanya sukarela. Jadi kalau pergi pusat tak boleh bagi duit, bukan pergi pusat tak boleh bagi duit, tapi asasnya pergi ini adalah badan sukarela. Kalau ada duit, kita jangan tutup lagi. Dan pergi negeri pun sukarela juga. Badan pergi tawangan tu sukarela juga. Tapi kalau ada rancangan untuk mengukuhkan kewangan, itu bagus. Dan saya percaya sebab itu saya kata kalau Puan Sabah tak ada duit, minta pada Datuk Salim. Kerana dia lah dari ini pergi ni cawangan. Ini di bawah penari ni. Boleh benar. Jadi apa dia serta rukun dia. Jadi badan dakwah pergi ini bukan badan kaya. Ini badan dakwah. Dan saya dah bandingkan, ini anak kita 5 kawalan. Saya dah tengok bagaimana badan dakwah ataupun missionary boleh yang dibuat oleh orang lain. Volunteer. Dia don't ask for money. Sebab itulah sekarang ni bila saya diberitahu oleh Tun Mahathir, jangan fikir Tun Mahathir jangan fikir politik. Kerana ini adalah badan semua orang ada kecenderungan politik. Masuk pergi kita tak ada bagi politik. Dia masuk sini dakwah. Mungkin saya suka A, saya suka B, C, itu bukan pergi. Masuk pergi, mana kita baju kita ialah dakwah. Bila pergi sekarang ini sampai ke tahap ini, saya sentiasa berfikir sama dengan kawan-kawan macam mana nak dibuat sangat sukarela. Dan kalau badan agama lain di dunia ini bila namakan badan agama, dia tak mengantung pada kaya. Sukarela, kebergantungan kepada sukarela. Itulah yang saya nak beritahu bahawa walaupun demikian, pergi kita nasib baik. Pergi negeri dia ada kerajaan negeri. Tak ada duit, dia merayu pada Tuan Nazarin. Tak ada duit, merayu pada fungsi majlis. Banyak duit ada. Yang kita di pusat bola, kalau tak ada duit, kita merayu lah, kita tolong. Tapi kalau tak bagi, kita tak boleh marah. Itu hal dia. Maknanya kita tidak ada pendapatan yang tetap. Tapi berkip akan terus berjalan berteraskan kepada semangat kesukarelaan. Kalau dalam perkim ini saya beritahu, kalau hilang semangat kesukarelaan dalam perkim, maka proses itu perkim habis. Perkim akan lemah kalau sekiranya perkim ini berfikir macam mana nak dapat faedah daripada perkim. Maka sebab itulah saya tengok pada sejarah dan Nabi itu pada alam jatuh kuasa tarikat sebagainya. Tarikat perkim Provinsi. Ini cerita pada tuan saya. Dia nak beli tapak tarikan pergi di Provinsi, dia tak ada duit. Saya dapat dalam cerita. Dia minta tolong orang tolong beli. Mencuba tu ayat. Duit tak ada. Dan tak gantung. Dan yang tolong belikan tanah tarikan pergi Provinsi untuk pengetahuan Datuk Farid dan lain-lain. Orang daripada Sabah tolong bayar. Secara volunteer, seorang daripada Sabah terbayar untuk beli tapak dan pergi Provinsi. Dan Tengku sendiri pun dia bukan jadi Prime Minister yang buat duit, dia nak beli servis. Jadi bila kita tengok sejarah tu, saya fikir pergi di sini pun tarikan ini pun boleh kita cari jalan. Kalau sekiranya kita tak ada duit, macam mana kita nak develop semangat kesukarela macam yang ditunjukkan oleh Puan Sarina dan juga Puan Datuk Sama. Kerja je, reward akan datang.
Jadi di Pergi pada masa ini, kalau kita nak berdakwah, rupa-rupanya salah satu daripada perkara yang macam wajib kita kena buat ialah pendidikan. Kalau kita baca perlembagaan Pergi, perlembagaan Pergi sebut pendidikan, kelas itu dalam perlembagaan Pergi. Sebab itu terkumpul pendidikan. Dan mulakan dakwah ini dengan tantangan. Itu mudah-mudah. Cuma bila saya diminta datang ke Pergi, saya dapati kita mungkin terlupa, terkurang mula sejak daripada tahun Pergi 70-an lagi, 50-an. Tapi kita nak sambung ketarikan di negeri-negeri lain. Pulau Pinang sudah ada, di sini ada, tapi kerana sumbangan Puan Sarina, idea dia. Dan saya rasa untuk nak kita support idea ini, idea yang baik. Maka saya juga saya fikir macam bila saya tanya pasal bangunan ni milik orang itu ialah Majlis Ulama Islam Daerah. Jadi kita minta Pergi negeri terus minta lah, sedekah je lah pada Pergi, pada tarikat, berilah terus misalnya. Kerana bila balik dengan Pulau Pinang, bangunan itu sudah menjadi milik Pergi, milik tarikat Pergi. Senang kita nak buat suai, nak diulang, nak maju. Jadi yang ini saya nampak Alhamdulillah majlis dah benarkan kita guna. Tapi kalaulah majlis Islam bermurah hati, bagi terus, tak rugi majlis pun, bagi terus lah. Kalau bagi terus, maka sama-sama akan terdorong bekerja. Tapi kalau tak boleh bagi, ada sebab-sebab yang tertentu, itu kuranglah. Tapi kalau bagi, bagus. Kerana saya dah diberitahu oleh Jabatan Kuasa di bawah Cimat pengarah perancangan, bila sampai masa kita nak buat cadangan binaan sikit bangunan, tadi saya sebut pada tuan pengusi ini, bangunan kalau kita nak pindah lebih mudah kalau bangunan itu milik kita. Dari segi peraturan, bila nak buat pindah bangunan, tak bolehlah kita buat serikat pandai, kena rujuk kepada pemilik. Jadi majlis nak kena buat keputusan, kita tak boleh. Boleh buat cadangan, katalah Tuan sampaikan tadi nak minta gerakkan tanah ni kepada buat tarikat ke apa. Tapi semuanya yang saya tahu bergantung kepada Majlis Ulama Islam Negeri. Dan dia hadir. Dan bila ada orang nak bagi sumbangan, dia kata kalau bagi sumbangan, boleh tak sumbangan ni nak lihat bagi wakaf kepada nama segala macam. Dia kata tak boleh, pasal tanah nak orang punya, milik orang lain. Jadi orang yang nak beri wakaf, nak beri donation, pasal tak boleh lah macam tu, pasal tahu kan. Jadi sebab itu jumpa hari ni saya fikir juga fungsi Jabatan Kuasa tarikat ini pada dan juga satu fungsi perkitahuan. Saya punya show lah, eloklah kita ikhtiarkan kalau boleh kita dapatkan title. Saya fikir Majlis Ulama Islam yang suatu periode dia tak rugi pun. Tapi kalau nak bagi kawasan lain, elok lagi bagus kan. Saya fikir tapi yang lagi tahu pasal dia Tuan Sarina dan mulakan di sini terpulang. Jadi saya fikir elok juga Jabatan Kuasa memikirkan untuk nak buat tarikat yang lebih baik, bangunan dan sebagainya. Saya fikir kita kena ada proper site. Kalau kawasan yang sesuai, buat apa dia punya layout plan dan bangunan yang macam mana untuk keseluruhan bangunan. Jadi mudah kita nak bukakan pada pihak mana kita ambil. Dan ini adalah kita buka pembangunan atas tanah yang kita milih, bukan milik saya. Penting. Jadi itu dia mudah. Tapi dalam keadaan sekarang ni, saya fikir kita ada perbezaan. Bila kita nak untuk tanyaan bagi sumbangan, saya akan tanya untuk peraturan nak bagi sumbangan atas bantuan siapa. Jadi itu teknik Datuk Khalid tak tahu ni yang dipakar semua ni. Jadi
saya ingat elok lah. Pasal pada masa ini kita ada cadangan nak bagi Penang punya tadika. Dan yang ini pun sudah tentu kita masuk dalam jadual untuk nak berbagi. Tapi kita kena fikir selesaikan sikit title. Selain daripada dua ini maklumat tambahan. Majlis Kebangsaan Pusat pun dah setuju supaya tadika ini ada di semua negeri. Lama je pun dapat lama dah, tapi kita tak sambung. Kita tak nak salahkan siapa, tapi kenapa kalau kita buat sambung tiap tahun lah nak sambung. Jadi suatu kita ada setiap perkim negeri eloklah memberi fokus. Pendidikan mesti fokus pada tadika. Kerana di tadika perkim ini dia tidak menghak pada Muslim saja, berkaitan dengan tadika lain. Kalau kita buat tadika untuk Islam saja, sebenarnya itu bukan idea Tengku kata buat tadika asas, tapi jangan halang orang belajar. Itu Tengku punya lihat. Dan sebab itu saya cerita di tadika Pulau Pinang, teman-teman Datuk Khalid, guru di tadika Pulau Pinang itu sampai hari ini ada, walaupun dia guru non-Muslim banyak. Dan itulah Islam, nak mengajar ilmu. Jadi di tadika Pulau Pinang, guru pun kita benarkan kalau dia non-Muslim, please come and help us to teach the kids. Why not? Itu konsep tu yang kita teruskan. Dan Tuan Mahathir telah bersetuju supaya setelah kita buat kajian, tadika yang berikut ialah kita buat di pusat. Dan Penang ada, Perak ada, pusat ada. Jadi yang di pusat sudah diberi, cuma masa nak kena announce sebagainya. Dan kita harap di negeri-negeri lain pun akan ada tadika juga. Kerana inilah saluran dakwah yang paling bisa sekali untuk bentuk masalah moral orang ramai. Islam itu terbuka, tidak hanya milik satu kaum. So tadika dan pergi atau penting must lead. We have to lead. Kerana Kristian buat tadika, dia ambil semua. Ada kanak-kanak Islam yang ambil, yang tak Islam ambil. Itulah message daripada sebuah tadika. So we do the same thing. Tadika pergi dengan awak kafir, awak tak boleh masuk sini, tak boleh macam tu. Bersalahan dengan berasas. Jadi itulah saya beritahu bahawa tadika ini memang menjadi salah satu daripada aktiviti yang sangat vital, penting dalam meneruskan vision awak. Jadi itu saya cerita kepada tuan untuk kita sama-sama berfikir. Saya sendiri pun saya sebagai ketua saja, kalau ada idea arah mengukuhkan sistem ini di peringkat negeri dan cawangan. Karena negeri pun ada peranan dia, yang pusat ada peranan dia. Jadi masing-masing dan mungkin tak tunggu duit dan ilmu daripada pusat, negeri dia percaya duit sendiri. Kadang duit, kadang pergi negeri ini kadang-kadang kaya pada pusat, tapi kita tak tahu lah. Sebenarnya dalam pusat dan perbagian cuma memberi bermudah cara. Jadi insyaAllah kita doakan supaya pergi ini berjaya lagi mengurusi projek pendidikan. Jadi saya nak terima kasih kepada kaum ibu yang untuk kaum ibu ni, cikgu tu orang tak tahu, dan ibu angkat kepada anak tak boleh. Terima kasih kerana bantu memudahkan dan menjaga juga kita penyakit. Tugas yang telah kita minta kepada kita tinggal. Saya pun hari ini ada orang tanya, pergi ke Taiwan tu selamat ke tu? Jadi saya rasa insyaAllah selamat dan pastinya itu saja ucapan saya ini. Bukan ucapan, maklumat yang saya ada bagi dan penghargaan yang saya sampaikan kepada Puan Salina, kepada Puan Tambah dan juga Datuk Khalid, Puan Syed dan juga Ibu pada Adam, semua AJK Perkim Cawangan dan juga di peringkat negeri. Itu saja beritahu. Datuk Khalid nak cakap apa? Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wang tunai dan juga buku pengajian Islam, ada sedikit sejadah, Al-Quran, template dan sebagainya, terus diberikan kepada beliau. Bila Ismail dipersilakan, dan inilah merupakan tokoh yang membawa saudara adik Adam kita untuk kembali kepada fitrah, untuk memeluk Islam pada 2 tahun yang lepas. Dan jalan cerita Adam ni ada sedikit sebanyak macam sama saya sebelum saya pun ada mak angkat juga Ustaz. Kalau Adam seorang kan, satu family, saya ada 2 mak angkat. Itu tadi Perkim kita iaitu Puan Salina Yong yang disebut-sebut daripada awal tadi. Semoga ini juga adalah merupakan pemberian wang tunai kepada Puan Salina, walaupun tidaklah sebanyak mana, namun ini adalah sebagai tanda penghargaan daripada Perkim khusus kepada Puan Salina. Haris Hakimi bin Muhammad Effendi berusia 6 tahun. Silakan. Turut menerima wang tunai, dan juga sedikit bin Muhammad Syazrin berusia 6 tahun. Silakan. Ong Li Yun berusia 6 tahun. Ini Islam ke dulu Islam? Okey. Adik Muhammad Haras Haikal bin Muhammad Hafizi berusia 5 tahun. Silakan. Adik Muhammad Syahmi Al-Azim bin Muhammad Syahril berusia 5 tahun. Bercerita-cerita tersebut mengandungi lirik lagu Perkim yang telah kita nyanyi sebentar tadi, dan kita beri sekali dengan lirik berbentuk hard copy untuk dihadiahkan, diserahkan kepada ahli-ahli cawangan yang lain. Dan sekiranya tuan-tuan perempuan nak dapatkan lagu berbentuk soft copy, boleh dapati daripada website ni. Website Perkim ada mengandungi lagu ini, dan anda boleh download daripada website ini. Kepada pengurusi Perkim Cawangan Manjung dipanggil Ustaz Sain Al-Murani Al-Sarif, dipersilakan. Sebanyak 12,000. Ini disebut ya, sebanyak 12,000. Betul. Saya pelajar SPM 2019 di SMK Ahmad Bustamam, dan alhamdulillah saya mendapat 10A dalam peperiksaan CJ Malaysia. Saya rasa antara tips-tips untuk mendapat keputusan tersebut ialah kita kena sentiasa berusaha, jangan give up awal-awal, kena berpegang dengan konsep tawakal yang betul-betul tawakal. Kita kena usaha dulu, lepas dah jawab periksa tu baru kita tawakal, dan sentiasa cuba benda baru lah, macam cara kita belajar, sebab cara kita belajar tak sama dengan semua orang yang lain. Kita kena discover sendiri dan find our own tune lah. Bila dah dapat tune tu, insyaAllah kita akan bangun awal pagi, dan bila bangun pagi tu kita boleh buat tahajud ke, lepas kita buat tahajud boleh buat solat hajat. Kalau baca dekat asrama, Ustaz saya ni ada selalu suruh pelajar buat solat tahajud, solat hajat, witir, sebelum buat solat subuh tu lah. Lepas tu kita akan baca antara 3 surah, surah Ar-Rahman, Waqiah dengan Al-Mulk. Ujung-ujungnya tak adalah rasa macam genius yang boleh ingat semua benda. Ada je yang ada lupa, ada je yang ada tak tahu, dan ada rasa macam pengetahuan Adam pun untuk subjek-subjek tu hanya surface je. So selagi kita boleh buat repetition lah, buat latihan, baca benda tu, fahamkan, jangan sekadar baca sebab nak score exam. Kita belajar sebab kita nak ilmu tu, bukan sebab kita nak cemerlang. Tapi cemerlang tu salah satu dia punya ganjaran lah. Cuma kita kena betulkan niat dulu, belajar tu sebab apa. So bila kita tahu kita belajar tu sebab nak cari ilmu, kita akan lagi enjoy dan tak ada stress-stress. So macam itulah dia. Kalau kita stress, satu fakta pun tak boleh ingat. Alhamdulillah, bila ada masuk Islam,
Allah datangkan rezeki dengan berbagai-bagai cara, dan daripada yang cara yang anda tak sangka pun. Dan ni ada pihak Prokim menyampaikan token sebagai satu hati. Alhamdulillah lah, boleh guna untuk sama pelajar. Berikan semangat. Ya, ya, semua tu Berjumpa juga